Baik, so sekarang time frame AUD USD soalannya ialah sekiranya dia gagal membuat lower low, betul? Uh-uh. Sini pun kebetulan dia dah batal. Okey. Sebelum tu saya nak turun time frame yang lebih rendah sebab kenapa warna jadi gini? Kenapa buat Uh, font macam ni? Tak tu payah saya sebenarnya. tanda. Sebenarnya just ini Afi punya RBS betul? Betul. Okey, so klik yang RBS ni, description, masukkan description. Time frame ni kena tick mana yang H4 dan ke bawah. Faham? Baik. Okey. Tu nampak dia keluar. So tak payah penat nak buat satu dah tak payah dah. Macam mana keluar saya? Tu nampak dia keluar. Nampak? So dah Yang tak yang payah dah lah tulis H4, penat ke, rajin betul ni. tu saya tulis sebab saya tak tahu macam mana tadi nak buat. Okey, so ni apa benda? RBS. 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 Macam ni cikgu tulis tadi dekat description dia. Faham. Itulah kata tak nak video. Apa sekarang dah tahu. Belagak kau Okay. So sekarang ni H1 padam. So saya jadi keliru sebab dia punya marking dia berlayer. Okay, ni Yang H4, ni H1 lah kan? Okay. Ada satu marking tu cikgu. Uh-huh. H4 punya RBS kalau kita buka H1 dia SBR. Macam tu. Saya nak tanya dengan cikgu macam mana tu kes dia. Okay, kejap. Okay, so settle. Kita tengok H1 dulu So sekarang ni ni H4 ke H1 ni? Tu H4. Ni H4. Ni lah. Sini. So ni RBS. Okay. Kalau H1 dia jadi SBR. Kalau H1 dia jadi SBR kat situ. SBR. Tapi dia dah langgar body dah tak valid dah. Bila yang dia jadi SBR? Ni yang sebelah kiri ni. Tak ada. Mana ada SBR based on H1? Tak ada SBR based on time frame H1. Yang dekat H4 punya number tu, dekat tulisan H4 tu bukan SBR lah. Okay, dekat situ dia punya kalau ini yang saya katakan sebagai multi time frame analysis. Kita faham teori. A single teori kita faham. Apa guna SBR, apa guna SBR, RBS, apa guna resistance, apa guna support. Kita faham, betul? Tapi bila mana sekarang ni Afi faham. Bila mana RBS akan berlaku retracement, kemudiannya pemahaman pun dah betul. Bila mana candle close, bila mana sini akan berlaku retrace dan sebagainya lah. Contoh, boleh faham? Faham. Problem dia sekarang ni, mengikut kepada time frame yang terkini, mengikut kepada time frame yang terkini, kita boleh nampak yang mana H1 tak ada apa pun kat situ. Price tu dekat H4. Faham tak? Melainkan kalau sekiranya dekat sini ada RBS yang sama yang berlaku pada time frame H1. So barulah kita declare kata ada RBS kat situ. Boleh? So H4 tu bukan SBR lah. H4 tu tak ada apa. Tak ada apa. Bila mana kita buat analisis dan analisis itu berlaku pada price yang sama. Dia berlaku pada price yang sama. Nak tunjuk pun susah juga. Macam contoh lah. Ni contoh. Okay. Ni monthly dengan weekly punya RBS. Turun dekat daily pun dia. Turun kat H4 pun dia. So kita signifikan. Itu merupakan satu harga yang signifikan. Boleh? Okay. Yang penting dia adalah simbol yang sama. RBS yang sama atau SBR yang sama. Ya, betul. Itu dia panggil Tepat. signifikan. Yes, bukan yang sama. Bukan simbol yang sama. Macam mana? Berlakunya pertindihan pada harga yang sama, exactly the same price, tapi time frame yang berbeza. Makna kata sekarang ni, macam contoh. Afi duduk mana? Saya duduk kat Ampang tapi sekarang kat Sungai Buloh. Duduk dekat Ampang. Daripada Ampang nak pergi Sungai Buloh, apa building yang Afi ingat?
Building. Apa building ataupun apa landmark? Jalan. Ah, Jalan mungkin. Building. jalan-jalan dia banyak sangat jalan kan. So apa landmark yang Afi, oh nak masuk jalan ni kena sini. Apa yang paling Afi ingat antara Ampang ke Sungai Buloh? Apa? Duke. Duke. Signboard Duke. Okey, signboard Duke lah contoh. So itu satu benda yang Afi akan jadikan panduan untuk pergi ke Sungai Buloh. Faham tak? Betul. Daripada Ampang, daripada Taman Cahaya, daripada Pandan Indah, daripada Bukit Belacan, daripada Hulu Langat. So, nak pergi Sungai Buloh, teringat apa? Teringat Duke. Faham tak? Faham. Walaupun daripada perbezaan, daripada lokasi yang berbeza. Nak pergi Sungai Buloh, apa yang keluar dekat dalam mind, Sungai Buloh. Duke. Duke. Faham? Faham. Okey. Price yang sama, price tu Duke. Okey. Monthly, weekly, daily, H4, Bukit Belacan, Ampang, Sungai Taman Cahaya, Hulu Langat, Pandan Jaya, Pandan Mewah, Pandan Capital. Contoh, faham? Faham. So kalaulah kata berlakunya macam mana nak cakap berlakunya macam mana? Pertindihan. Pertindihan. Aku nak sebut bahasa Melayu pun susah. Berlakunya pertindihan pada tempat yang sama, time frame yang berbeza, so itu yang kita gelarkan sebagai signifikan. Boleh? Oh, faham. Signifikan ni dia susah ke nak tembus? Tak juga. Signifikan ni senang ke nak tembus? Tak juga. Tapi signifikan ni merupakan satu aras harga yang dia bermain dengan sudut psikologi trader yang hebat sekali. Trader sampai situ je dia akan jadi price sampai situ, trader akan jadi aku nak masuk bentang Gobidan ni bukan senang nak tembus ni, bukan dah banyak kali test ni, faham tak? Faham. Benda tu akan ada, psikologi yang macam tu akan ada. Clear Faham. Okey, baik. Jadi sekarang ni elaboration saya tadi adalah untuk menjelaskan berkenaan dengan RBS H4 ni tadi, yang mana mungkin Afiq keliru bahawa dekat sini sebenarnya tak ada apa-apa. Sebenarnya dia tak ada apa-apa. Kalau kata kita merujuk kepada time frame H1. Yang tu daripada H4. So, H4 it is. Boleh? Faham. Dekat H4 itu, tapi kalau dekat H1 tak ada apa-apa marking kat sini cikgu. So, tak ada lah. Tak payahlah. Makna kata sekarang ni, kalau kata Afi perasan, bila mana candle ni close, nampak candle ni? Pada 15/7 jam 5 pagi, dia close. Makna kata sekarang ni, dia boleh straight away turun ke bawah. Straight away dia boleh turun ke bawah. No issue. Okay? Makna tapi sebelum candle tu wujud, SBR ni wujud lah kan? Bukan SBR, ni RBS. RBS. Ni yang dekat RBS. bawah tulisan H4 ni? Sebab dekat H4 dia RBS, dia bukan SBR. Tak dekat H1. Contoh H4 tu kita tak nampak. H1 tak ada apa. H1 tak ada apa, cik. Bukan dia merah ke biru jadi SBR? Macam mana saya nak terang betul merah ke biru dia jadi SBR. Merah ke biru awalnya support, kemudian selepas daripada itu dia SBR. Betul. Tapi sekarang ni nak kena faham dengan jelas. Kejap Okey. Kejap. Okey, so saya nak buat macam mana ni? Okey. Ni kan? Sini kan? Okey. So sekarang ni saya buat warna merah. Okey, saya buat warna merah. Sebab dia SBR. Boleh? Boleh. Okey, baik. So, okey, macam tu lebih kurang. Cukup sekadar itu sahaja. Itu je yang kita nak bahaskan dulu. Sebab saya, kalau belum ada candle tu tadi, saya rasa tu adalah SBR. Boleh, tak ada masalah. Tak apa, kita detailkan dia lagi. Sebenarnya bila mana macam ni, banyak tanya macam ni ataupun kekeliruan yang macam ni, dia membantu orang lain sebenarnya. Kadang-kadang orang lain dia rasa dia dah faham, tapi sebenarnya dia tak faham pun. Dia tak perasan pun benda tu. Okey, boleh nampak Nampak. Baik. Jadi sekarang ni saya ambil yang ni, saya buang. Okey, so current price tu abaikan, biar je dia kat situ. Okey.
Ini merupakan SBR. Okey, sini merupakan SBR. Kemudiannya candle yang pertama, candle yang kedua, candle yang ketiga, candle yang keempat, candle yang kelima, candle yang keenam, tujuh, lapan. Cukuplah tu. Okey, baik. Okay. Soalan saya, sekiranya candle pada candle yang kedua. Okey. Penerangan berkenaan support dan SBR. Okey. Baik, soalannya adalah, apa soalan saya tadi? Saya sebut SBR. candle nombor apa? Nombor 2. Nombor 2. Baik. Sekiranya candle yang kedua iaitu bull, membuat sewaktu, baru betul, sewaktu candle kedua iaitu bull membuat close price, apakah nama bagi formation tersebut? Apa nama dia? Masa dekat candle nombor 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tu tak ada lagi, tak wujud lagi. Apa nama formation tu? Formation dia Merah dengan biru tu. Apa nama formation tu? RBS. Ha? RBS. Bukan RBS, cik. Oi. Formation tu apa? Yang mana satu? Formation tu yang candle merah dulu. Hilo tu ke? Bukan. Atau Formation wave? candle tu, candle pertama merah, candle kedua biru. Okay. Candle Okey. kedua biru maksudnya dia bull. Ya, betul. Candle pertama ni saya maksudkan yang ini Yang sebelah candle nombor 1 tu Okay. Okey, candle yang kedua, candle yang nombor 1. Apa sebenarnya yang berlaku di situ masa candle nombor 2 close price? Masa candle 2 close price, dia Dia adalah seller keluar, buyer take over. no. Jangan macam tu. Tu jauh sangat. Apa yang berlaku dekat situ ialah di situ merupakan support. Betul tak? Betul. Okey, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tak ada lagi. Baru sampai nombor 2. Bila nombor 2 close, yang merah biru tu apa dia? Support. Boleh? Boleh. Jadi sekarang ni soalan dia, sewaktu candle kedua iaitu bull membuat close price, apakah nama bagi formation tersebut? Jawapannya ialah Tak tahu. Tak tahu. Support lah cik oi. Support. Okay. Support. Tak, saya nak betul-betul faham tak ni? Saya faham candle merah sebelah kiri dengan sebelah kanan biru dia akan jadi support. So inilah yang sedang berlaku. Kita bincangkan sekarang support. Okey, sekarang ni yang ni tak ada lagi. Okey. Tak ada. Ni candle yang lepas tu, candle nombor 2 ni tutup. Bawah ni support. Ni support lah, betul? Betul. Faham? Faham. So itu soalan dia. Bila candle nombor 2 ni close, apa yang berlaku dekat bawah ni? Apakah nama bagi formation tersebut? Support lah. Boleh? Support. Sebab dia naik ke atas. Yes. Okay, baik. So soalan yang seterusnya, apabila candle yang ketiga membuat close price, candle yang ketiga membuat close price, apakah nama bagi formation tersebut? Apa dia? Candle ketiga tu yang nombor 2 ke nombor 3 dulu? Nombor 3, yang saya bubuh nombor 3 tu. Candle ketiga jadi support different
Belum lagi beacon resistor. Apa yang saya tak tahu dia jadi formation apa, tapi dekat sini saya dah nampak lah support SBR tu dah terbatal. Sebab dia Oh, dah salah, langkah bukti. salah. Kejap, saya bantu susu anak kejap. Boleh. Korang Boleh. bincangkan dulu. Afam dah masuk, Tuan Nazmi, Tuan Nizam pun dah ada. Bincang dulu, bincang. Baik. Eh? Afam. Okey. Afam tolong jawabkan. Bila terjadinya candle nombor 3 tu, apa formation yang dah jadi dekat sini? Afam? Afam jangan tolong dia bagi jawapan. Tanya dia bagi dia faham. Dia tanya Afam tanya dia balik. Counter dia balik dengan soalan. Nak biar dia make sure betul-betul faham. Apa tu cikgu? Macam mana? Sekarang ni dia berlaku kekeliruan bila mana berlakunya support bila dan apa macam contoh soalan yang pertama tu kan. Sewaktu candle kedua bull membuat close price, apakah nama bagi formation tersebut? Maknanya formation yang di bawah tu lah. Okey. Okey, kalau kata kita tengah bercakap pasal candle kedua, makna kata kita akan pandang ke belakang, betul? Betul. Okey. Jadi bila mana macam tu, Afam akan nampak apa yang berlaku bila close candle nombor 2 tu, apa yang berlaku support lah. Betul. Okey. Sekarang ni keadaannya ialah market berada pada candle yang ketiga dan membuat close price. Jadi sekarang ni merujuk kepada yang itu dan formation yang sama. Sebab sekarang ni tajuk kita ialah penerangan berkenaan support dengan SBR. Okey. So sekarang ni Dina ni dia tak faham macam mana break, macam mana valid dan sebagainya. Dia tak faham benda tu. Okey, faham. Jangan bagi dia jawapan, tanya dia balik dengan soalan. Okey, insya-Allah. Teruskan. Tanya saya soalan, Afam. Tanya soalan. Sekejap. Formation. Tak tahu formation macam mana tu? Cuba boleh terangkan apa yang Dina faham? Bila mana candle kedua wujud, candle satu dengan sebelah candle satu merah tu, dia jadilah satu formation SBR. Lepas tu, pula candle ketiga. Okey. Saya cakap dengan cikgu, SBR ni terbatal. Cikgu cakap, salah, bukan macam tu. So, ada formation dekat sini. Apakah itu? Tapi Afam tak boleh bagi tahu saya jawapan. Jawapan kena tanya saya soalan. Oh, iya ke? Okey. So, soalan dia ialah? Apa Afam nak tanya kat saya soalan tu? Apa nak tanya Sekejap. Dia tak pandai nak bersoal-soal dengan orang. Sekejap. Saya baca balik. Apa dia candle? Sewaktu candle. Sekejap. Ke Encik Nizam mungkin boleh tolong Encik Nizam mesti soalan ni. Kan Tuan Nizam? Jangan bagi saya jawapan tapi. Okey, yang cikgu terangkan tadi. Okey, cikgu terangkan tadi. Bila candle bull tu, formation yang terbentuk candle bull dengan bear yang candle nombor 1 tu, itu adalah support kan? Okey. So bila yang formation yang candle nombor 3 ni sekarang dia dah break kan close price yang candle bull yang mula-mula tu. Okey. Betul. Okey. Dia dah break kan harga tu. Okey, bila dah break tu apa yang akan terbentuk? Bila dia break, apa yang akan terbentuk? Kalau macam saya, okey, persoalan dia apa yang akan terbentuk? Itulah kan. Yes, bila dia dah break. So bila katakan nombor 3 tu dah break yang katakan close yang bull yang mula-mula tu kan, sebelah satu tu. Okey, bila dia close price dia dah apa formation tu, apa yang terbentuk dari situ? Sebab kita tengah bincang SBR. So kalau saya akan jawab RBS. Confirm kalau salah ni cikgu tepuk dahi. Salah dia tak boleh ada sebab yang kita tadi bila formation satu tadi antara bull dengan bear dengan bull tu membentuk support kan. Jadi macam mana boleh timbul ni RBS sebab kawasan situ kawasan support, mesti SBR dekat situ. So macam tu dia jadi formation support. Okey. So yang lain ini nak tanya soalan mesti terpaksa beri jawapan jugalah. Tak boleh kan? Salah lah jawapan. Betul jawapan tu.
Tu jawapan lah. Kalau saya terang, dia terus bagi jawapan lah nanti. Cikgu je boleh tanya soalan balik tapi berbentuk soalan. Aduh, pening. Okay. Apa sih? Because RBS akan terjadi di bahagian resisten. SBR dia akan terjadi di bahagian support. Support. So itu adalah SBR. Bila mana candle tu langgar dia, adakah kita panggil bila itu candle sekejap, retracement? Candle 2 dengan candle 3 tu apa formation dia? Formation. Candle 2 dan 3 apa formation dia? Boleh tak contoh-contoh formation tu apa? Formation dia dua formation, dia support dengan resisten ya. Okay. Antara dua tu. So candle 2 dengan candle 3 tu dia membentuk apa? Formation apa? Membentuk area support lah kalau macam tu. 2, 3 takkan support. Support belah bawah. 2, 3 dia di atas. Sekejap. 2 dan 3 tu jadi apa? Dia akan jadi candle bull dengan bear tu. Okay, candle bull dan bear dia akan jadi RBS. RBS belum terjadi lagi. RBS akan terjadi lagi. Selagi tak ada support, RBS akan muncul. Selagi tak ada support, RBS akan. Selagi tak ada resistance, RBS tak akan muncul dekat kawasan tu. Ya. Yeah. Candle 2 tu tak boleh jadi resistant ke? Candle 2. Tak, dia kalau nak membentuk resistance dia mesti ada 2 candle, satu candle bull, satu candle bull and then diikuti oleh candle bear, baru boleh jadi resistance. Yeah, which is candle 2 adalah bull, candle 3 adalah bear. So itu yang kita tanya tadi, 2 dengan 3 tu membentuk formation apa? Formation RBS. Formation resistant lah. Resistant. Macam mana boleh RBS? Betul. Tak boleh RBS lagi. So dia akan jadi resistant dulu. RBS belum ada lagi di itu. Cikgu, candle 2 dan 3 jadi resistant. Dia cuma resistant saja di situ kawasan tu. Tapi kan kita tengah bincang ni. Maksud saya candle merah dengan candle 1 yang biru tu dia jadi. Okey, bila candle 3 tu close price tu apa yang terjadi? Dia dah break line SBR. Jangan fokuskan kat line SBR tu, jangan fokus. Just tengok formation untuk candle 2 dan candle 3. Apa formation tu? Tu je cikgu tanya. Adakah maksudnya dia akan line SBR high low, lain lagi yang tu. Okey. Belum. Okey, sekarang kita tengok macam ni. Okey. Sekarang kita tengok macam ni Okey, candle bear and then candle bull yang nombor 1 tu, bila berlaku formation candle tu dia akan membentuk support. Okey. And then keluar candle nombor 2 and lepas tu keluar nombor 3. Formation yang 2 dengan 3 tu akan membentuk resistance di kawasan atas. And then suddenly candle nombor 3 tadi dia close price dia di bawah. Apa yang terbentuk kat si formation situ? Saya tak tahu. Formation tu puas saya fikir. Sudah dah. High low tu bukan formation. Tu bukan. Okey. Kalau macam tu dia akan jadi satu support yang baru. Sana. Tak, support mesti ada 2 candle. Support terbentuk mesti ada 2 candle. Support kena terjadi ada candle merah dan biru. Okey, sekarang ni kita cerita candle nombor 3. Kalau dia close price dia tu apa yang berlaku? Cikgu, saya give up. Dia mesti dia akan break bull candle, bear candle yang mula-mula tadi. Dia dah break. Bila dah break tu maka terbentuklah SBR di situ. Sebelum dia break benda tu, SBR tak ada lagi, yang ada cuma support saja. Betul cikgu? Betul. Sebelum ada nombor 3 dia hanyalah support. Sebelum nombor 3 ada, dia adalah support. Baru dia bila mana dia dah melebihi bila mana dia close lebih rendah daripada kedudukan support tu tadi. Support ataupun tadi. Nak lebih tepat penerangannya ialah bila mana candle ketiga close price lebih rendah daripada close price candle bear bagi formation support. Itu ayat penuh dia. Jadi dia merupakan SBR. SBR. Okey. So, dia lah yang pula gantikan SBR sebelah tu.
Okey, sekejap. Saya buat ayat kat sini. Jadi tolong tadi saya dah sebut. Atau nanti saya takut saya lupa. Membuat close price yang lebih rendah daripada candle bear. Sekejap. Close price candle bear dari formation support tersebut, maka ketika itu formation yang sebelum ini dikenali sebagai support telah bertukar menjadi support, become SBR. resistant ataupun SBR. Yes. Boleh faham tak? Maksudnya Boleh je. yang kita tanda lagi candle nombor 3 tu, itu adalah support. Dia belum lagi SBR. Bila mana dia naik pada candle nombor 2, close price candle 2, yang tu support. Tapi bila mana close price candle 3, yes, itu merupakan SBR. Boleh? Boleh. Cantik. Sekarang faham? Yang ni faham. Okey. Assalamualaikum. Baik. Aku bukan tanya korang, aku tanya dia je. Korang tu dah level plotting dah, Alhamdulillah. Dan terima kasih banyak-banyak sebab turut terlibat dalam webinar yang mana Alhamdulillah. Saya suka teamwork yang macam ni, saya cukup suka. Terima kasih banyak-banyak. Dan satu yang saya nak pesan, bila mana dah belajar, apa yang korang faham, share kat orang. Jangan duk kira orang kata nak kena minta ijazah dululah apalah, tengkorak. Benda tu tak ada. Dengan aku senang je. Kau dah faham, kau ajarlah orang. Aku pun dapat saham. Selesai. Boleh? Baik. Okay. Boleh je kau. Jadi sekarang ni kita pergi kepada candle yang keempat. Maknanya formation tersebut masih lagi dikenali sebagai SBR. Betul? Betul. Okey. Soalan saya pada Dina sekarang ialah candle yang mana yang membatalkan kedudukan... Sorry. Saya ulang balik ayat saya. Saya terus tulislah. Okey. Soalan seterusnya ialah candle yang mana yang telah candle mana yang telah membuat retracement pada aras harga SBR tersebut. Candle mana? Candle 6. Candle 6. Senang pula dia jawab. Soalan yang seterusnya, candle mana yang telah membatalkan amboi kau, aku tak habis ada tulis soalan lagi. Telah membatalkan kedudukan SBR. Okey, 7. Okey, boleh faham yang ni? Faham. Okey, baik. So sekarang ni apa saya nak buat tajuk nota ni? Apa saya nak buat tajuk nota ni? Masih lagi dalam SBR. Pengenalan mengenai SBR, RBS, kod. Boleh buat? Boleh. Penerangan pertukaran dari support ke SBR. Boleh kot? Kan? Boleh. Okey, baik. So saya share kejap dekat grup. Okey. Saya punya team actually diorang risau tau. Kalau kata macam saya kerap buat webinar macam ni, so nanti saya dah takkan ada apa dah nak ajar. Saya punya team actually diorang risau. Sebenarnya guys, kalau kata yang pertama, market sentiasa berubah, yang pertama. Yang kedua, orang pemahaman dia tak sama. So sebenarnya macam mana sekalipun saya share dekat YouTube, webinar macam ni takkan habis. Explanation je kan. Explanation. Kita nak kena fikir macam mana cara nak terang, orang ni macam mana style dia, kita nak kena terang. Dia jadi gitu. Setengah orang tengok video dah faham, saya tak faham. Sebab tu bila mana belajar, saya nasihatkan belajar sampai faham, jangan tengok dekat YouTube dan terus straight. Ya, betul. Siapa makan cili dia terasa pedas.